Okay, terima kasih Puan Masyitah yang tu. Okay. So boleh cuba dulu saya rasa tuan-puan pun ada, kita kata apa, kalau buat cuba tu, kalau berjaya tu satu kepuasan lah kan. Make sure berjaya, jangan lupa follow step tadi tu. Follow step yang kita dah buat tu. Record, cari token, replace token, okay. Letak assertion, mungkin satu ataupun dua tempat untuk letak assertion is okay. Then test untuk satu. Lepas tu test untuk kedua, masukkan record kedua. Bila dah berjaya masukkan, cuba create report untuk 10 pengguna menggunakan CSV data yang sama. Bila nak buat view create ticket tu, disablekanlah create user tu sebab dia nanti dia akan run. Bila dia baca, kita tu takut dia run nanti dia akan ada error. So bila nak create ticket tu, disablekan dulu create user. Okay. So saya stop sharing sebab saya pun nak tengok apa masalah saya punya laptop ni. Kita sama-sama buat dan kalau ada soalan boleh tanya Okay. Actually saya ada tertinggal satu benda yang berkaitan dengan template, saya nak bagi tahu it's okay kalau tuan-puan dah buat. Kita ada satu sebenarnya untuk pengujian ni ada template dia. Okay. Yang kita buat secara manual tu sebenarnya secara inilah. Okay. Kalau tuan-puan boleh tengok dekat file template. Okay. Kat sini ada template. Okay, sebenarnya tuan-puan boleh recording. Recording with think time. Okay. Puan, boleh share screen tak? Okay, saya terlupa, saya dah stop sharing tadi kan. Okay, sorry. Alright, okay. So saya nak beritahu semalam yang saya ajar tu adalah cara yang jauh. Okay. Cara yang ada cara yang mudah. Okay, so saya close balik. Kat sini semalam kita add semua kan. Sebenarnya dia dah ada template. Okay, tuan-puan boleh klik dekat file. Okay. Okay, kalau yang tuan-puan yang dah buat tu boleh tak gunakan template So saya minta maaf, memang terlambat bagi tahu. Okay. Gunakan template untuk maknanya yang asal tu hanya ada create user saja. Actually kena buat juga create user tu sebab nak tu kan. Okay. Saya just bagi tahulah in case akan datang Tuan-puan boleh create ni templates. Pergi dekat templates. Okay, tuan-puan nampak tak ada senarai-senarai kat sini. Okay. So ada senarai untuk bin share sampler, FTP. So kita pilih recording with think time. Okay. So bila kita pilih, kita akan create. Okay. Okay. So kat sini akan ada lah dia punya ni dah ada dah siap-siap. Dah ada dah siap-siap. Tapi tuan-puan akan nampak ada beza dia. Ada yang tak ada. Jadi kena tambah. Okay. Kena tambah. Macam cache manager tak ada. View result tree biasanya kita letak dekat kita ada ni summary report, itu yang kita biasa ada lah So saya cuma nak tunjuk kat sini ada template yang tuan-puan boleh gunakan. Okay, maknanya sebab tu nampak tak yang dengan original yang yang jalan jauh tu, sampai ke jalan jauh yang dengan shortcut ni dia punya susunan sama je. Thread group, recording controller, view result. Tapi kita inilah kita adjust sikit, kita letak uniform random timer tu ke atas dan HTTP ni saya nampak dia disable. So kita enable kan. Okay, kita enable kan. Okay, tuan-puan tengok kat sini dia ada dia punya ni rumus dia. Okay, kat sini saya nak tuan-puan buka dekat macam Cik Sadi kata, bila kita pakai template dia dah ada filtering. Okay, so
kat sini tuan-puan tengok tak? Ni banyak dia dah filter. Okay. Kalau yang asalnya yang ni saja. Okay, yang atas saja. So bila banyak filter ni, tuan-puan punya skrip tu nanti bersih sikit lah. Tak adalah macam-macam analitik keluar apa semua, updates. Dia dah filter siap-siap. Okay. Tapi macam saya buat hari tu, saya terus minta ni. Saya terus letak hash. Okay. Saya buat ni. Okay. So maknanya include ni terus silap. Saya nak terus pilih hash. Okay. It's okay. Ini adalah orang kata apa yang disediakan oleh JMeter. Okay. So makna dia nanti in case akan datanglah tuan-puan dah terlibat dengan banyak projek, tapi biasanya saya copy paste je. Okay. Boleh ada template dia So maknanya tuan-puan boleh refer lah dekat template. Kelebihan dia punya request filtering ni dah banyak lah. Dia dah memang filter siap-siap dan dia dah ada certain configuration yang dia dah masukkan. Cuma kita pilih sikit je lagi. Kita add sikit je lagi untuk cache manager misalnya. So kita masukkan cache manager. Okay. So and then yang lain tu saya rasa nampak macam dia orang dah ni lah. Dia dah tetapkan. So kita boleh gunakan je. Okay. So saya rasa is okay lah untuk tuan-puan gunakan yang sekarang ni. Yang template tu kalau ada keperluan untuk guna, boleh guna. Tapi sebab kita dah guna jalan jauh kan, jadi kita boleh teruskan. Okay. Itu sahaja untuk templates lah. Pergi dekat templates ni, file templates, ada pilihan templates yang boleh dipilih. Okay. Alright, okay, itu saja. Tuan-puan boleh sambung untuk scripting lah. Saya pun tengah menengok saya punya ni saya punya hash saya tak boleh masuk lagi. Saya pun nak script juga ni. Okay. Okay. Tuan-puan dah boleh mula ni lah, dah kata apa, dah boleh step by step untuk create tiket. Catatkan dulu, tekan apa, boleh buat dalam format yang saya hantar untuk create tiket tu. Saya rasa saya dah saya dah bagi kot. Okay, kita back balik Day 1. Oh, bukan day 2. Saya rasa saya ada bagi dekat slide nombor nombor 28. Okay. Sebenarnya itu adalah untuk create tiket. Jadi tuan-puan dah boleh create tiket based on kepada slide nombor 28. Okay. Landing page. Okay. Cuba dulu create tiket secara biasa guna internet, baru cuba untuk scripting. Okay. So saya stop sharing sebab saya pun nak tengok saya punya sistem saya ni. Puan? Ya. Kalau pakai template tu, dia punya view result tree tu ada dua tempat. So kita maintain ikut yang macam kita buat manual ke? Ya. Biasanya saya akan view result tree tu kita nak tengok pada template kita sahaja, pada transaction kita. So kalau dia ada, tuan-puan boleh, saya biasanya disablekan lah ataupun remove. Sebab biasanya kita tak nampak, tak guna untuk script recording. Okay. Template tu biasanya saya tak sure dia letakkan di situ, tapi setakat yang kami laksanakan, kita tak tengok script recording tu ada view result tree. Biasanya kita tengok pada ni, pada transaction yang kita record sebab kita nak run balik. Okay. Kalau ada dua, dia akan paparkan juga dekat view result tree tu. Dia akan baca.
Jadi kita pilih satu sajalah. Either one boleh disablekan, tapi saya akan disablekan di bawah script recorder tu. Okay, bagi biasanya kita letak setiap trade group tu adalah view result dia tersendiri supaya senang kita nak tu. And then bila kita dah siap untuk satu tu, untuk create ticket for example, puan nak buat view ticket, disablekan dulu trade group yang dah selesai tu. Sebab kita tak nak kacau. Sebab nanti bila kita run tanpa disable, dia akan run balik create user, create ticket. Jadi kita tak nak kacau lah. Jadi kita disable, kita fokus kepada track group yang baru. Yang ada view result tree yang complete lah. View result tree dengan summary report. Okay. So untuk view, untuk create ticket ada pada slide 28 Siapa yang dah berjaya, saya nak minta dia share nanti sebab saya nak tunjukkan untuk dah berjaya masukkan dah berjaya create tiket untuk pengguna 1, dah berjaya create tiket untuk pengguna 2. Saya nak tunjukkan untuk looping. Maknanya bila user masuk, dia buat tiket tu 2 kali. Okay. So tolong bagi tahu saya siapa yang dah siap. Okay, saya dah berjaya menyelesaikan masalah saya. Alright. So saya nak cuba login sebagai pengguna lah saya ada 10 orang pengguna yang sedang register. Saya nak log out sebagai pengguna 1, saya nak create tiket. So saya pun nak scriptkan juga macam tuan-puan. Okay, bila login sebagai maknanya apa yang saya share URL tu betul as admin. So tuan-puan masuk pengguna dan password. Okay, dia akan buka yang ni. Okay, klik tab new ticket. Maaf ya, okay, so saya share screen lah. Kita tengok apa yang kita akan buat transaction sebab saya baru boleh login kepada database. Alright. Okay, share. Saya try buat Okay. Alright. Okay, so saya saya log out balik. So saya berada pada as admin. Saya nak buka dekat Firefox lah. Okay. So saya nak login sebagai pengguna. Ni tanpa proxy saya tak guna proxy tapi saya nak cuba dulu. Nanti saya akan delete. Sebab saya nak ensure sistem saya okey. Okay. So saya dah boleh masuk. Saya klik kepada arahan seterusnya, dikata klik new ticket. So nampak tak? So saya kena klik kat sini lah. So saya kena familiarkan dulu step tu. Klik new ticket. So kena masukkan. Saya pun isilah nama saya. Pengguna. Sebab ini penting masa saya nak script nanti. Okay. Saya letak hi. Subjek aduan pengguna. Aduan sistem. Okay. Message testing from pengguna 1. Senanglah, saya nak takut nanti saya nak ubah dia punya data kan. Jadi saya boleh manipulate from pengguna 1. Okay. So dia kata apa? Lepas tu dia suruh isi
Next dia cakap apa? Okay, klik submit tiket je. Okay, so saya pun klik submit tiket. Okay. So inilah klik submit tiket. Lepas tu dia cakap apa? Logout. Klik home, logout ataupun boleh logout terus lah kot, tak perlu home. Okay. So saya rasa yang ini boleh tinggalkan lah, boleh skip. Okay. Maknanya saya boleh logout terus. Okay. Bila dah habis hantar tu saya pun logout. Okay. Alright. Okay. So saya dah nampak cara untuk untuk create tiket. Saya cuba nak scriptkan. Okay. So saya cuba saya akan buat script lah. Saya akan buat create tiket lah So saya duplicate. Senang. And then yang ni saya disablekan dulu. So yang ni pun saya disablekan dulu. Yang ni saya tukar. Nampak? Okay. So saya tahu kenapa. Sebab saya kena on off kan saya punya connection tu. Sebab saya pakai saya nak proxy kan. Jadi bila saya proxy kan, saya bagi tahu bila saya proxy kan, bila saya nak share tak dapat. Patutlah bila peserta share semalam saya tak nampak. Okay. So okay, tak apa. Okay. So kita akan buat template. Okay. Semalam kita dah lepas prepare data. Cik Sadi kata it's okay lah 100 pun sebab nanti kalau ada keperluan kita akan tambah. Okay. So kat sini tadi saya kata ada think time kan. Okay, so it's okay, boleh pilih ada yang recording sahaja ataupun recording with think time. Okay, so kita pilih recording. Ini yang Cik Sadia akan ajar nanti Cik Sadia akan sambung. Okay, so kita pilih, kita create. Okay, ini kita boleh abaikan dulu. Nanti kita kemaskini dekat kita punya ni lah masa kita dah create. Okay, so kita klik create. Okay. Nampak tak dah masuk dah? Kat sini. Okay, dah masuk dan kita kemaskini lah. Kan? Okay, dah ada user define variables. Okay. Saya buat secara laju user define variables. Okay, so saya buat ni template ni nama test template lah. Nak bezakan. Okay. So user define ni kita masuk balik lah maklumat yang kita dah isi tu host, IP dia, scheme dan saya tambah sikit lah. Ingat tak saya nak tambah apa? Path. Okay. Okay, saya rasa okay. And then ini saya akan masukkan saya punya ni lah IP saya. Okay. So saya akan scripting create ticket. Sebab saya dah masukkan data saya dah. Okay. Okay, so ini adalah protokol. Kita akan ambil ni lah dia punya variables tu. Posting. Okay. Okay, saya nak clear cut, saya nak tambah satu lagi nama dia cookie cache manager. Okay, so saya masukkan cache manager. Okay, and then saya akan tambah lagi satu lah. Saya tak nampak timer, saya nak tambah timer random timer. Saya nak daripada 1 hingga 4 second. Okay. Alright. Okay. So yang ni Cik Sadi kata kita nak create tiket. Okay. So saya nama baru.
create ticket. Okay. View result tree is okay. Okay, so saya nak enablekan because of saya okay, uniform random timer ni saya naik atas. Okay. And then saya nak okay. So sekarang ni kita dah lengkap. Nampak tak dah lengkap? It's okay kalau macam contohnya kalau saya kata saya nak letak lagi satu listener tu. Summary report. Okay, boleh masukkan kat sini. Dia sebenarnya boleh drag and drop je. Okay. So recording controller saya dah jalan. Okay, saya cuba scriptkan Recording control saya dah ada, semua maklumat dah in place. Okay. Alright, check balik host, scheme, path. Scheme, host, okay. Cookie dah ada, cache dah ada, uniform random timer dah ada. So create ticket. Okay. So untuk macam saya kata nak mula scripting, kita letak satu-satu dulu Yang lain tu kita abaikan because of kita tak buat lagi performance test. Okay. So saya akan mula script. Okay. Bila saya nak mula script, itulah saya ada problem sikit, jadi saya kena make sure saya punya Chrome saya proxy. Jadi saya ada cara yang ini diajar oleh STM, agak problem sikit, saya pun tak tahu kenapa. Okay. Alright. As long as tuan-puan dapat saya punya slide, saya punya ni share screen tu dah okay. Alright, okay. So saya kena make sure ini tidak tak boleh access kepada internet. Alright, okay. Okay, so saya nak masuk ke dalam ke dalam sistem. Okay, nampak tak? Actually dah ada saya buat tadi sikit. Okay, saya log out, saya nak buat pengguna satu lah saya cuba masuk. Okay, so pengguna satu ni dah ada, jadi saya nak delete-kan lah dulu. Ticket. Select tu, mark ticket reserve, ticket selected. Okay, it's okay lah, boleh lah, saya tambah jugalah. Okay. Okay. Apa ni? Security status. Okay, tak apa. Sebab saya tak tahu tiket nak delete macam mana sistem asalnya, tapi tak apa, saya akan buat scripting. Okay. Sebab dia aduan boleh banyak. Aduan boleh banyak, jadi tak kisah. Okay. So tuan-puan nampak sekarang ni pengguna satu ni hanya ada 2 sahaja. Ada 3 sahaja. Okay, kena make sure pengguna tu ada dalam sistem lah. Okay, so saya kena make sure pengguna 1 sampai 10 ada dalam sistem. Jadi saya akan scriptkan untuk pengguna 1. Nanti tuan-puan akan nampak pada pukul 11.40 something 11.50 akan ada satu ni Okay, so saya akan scriptkan Okay. First saya akan klik ni, kena pilih. Okay, saya letak kat sini nama dia sebab nanti tertukar. Okay. So kita dah ada create ticket. Saya pilih recording controller ni create ticket. Okay. And then dah pilih betul. Okay, so saya start. Okay, saya akan start record Okay, so saya start record. Saya start. Sekejap. Alright, okay. Make sure berada dalam tu, nanti kita refresh je. Okay, saya start. Saya okay. Saya tulis landing page. Okay. Then saya pergi dekat proxy tu, saya refresh je. Okay. So saya akan masuk sebagai pengguna 1.
Ingat dia punya tu password je. Okay. Okay. So saya akan buat new ticket. Okay. New ticket saya klik ke atas tu, new ticket. Okay. So saya akan masukkan pengguna satu. Sebenarnya praktis dia saya kena letak dulu transaction name tu supaya nanti tekan je, tapi it's okay lah. Kalau tuan-puan dah familiar, boleh. So saya letak hi, subject, saya buat aduan pengguna. Okay, aduan barulah, aduan baharu. Okay, so saya nak beza sikit daripada yang sebelum ni, berkaitan sistem. Okay, then tambah sikit daripada pengguna 01. Okay. So bila dah habis kita submit tiket. Jangan lupa sebab button tu nama dia submit tiket, jadi saya akan submit. Okay. Nampak tak new support ticket submitted? So saya akan log out. Okay, then saya log out. Okay, so saya stop. Okay, saya pergi dekat ni, nampak tak ada masuk. Okay. So semua ni dah saya buka lah Saya macam saya kata tu buka. Okay. Kita tengok balik Okay. Ini dekat, okay, ni ingat tak pengguna satu yang saya masukkan tadi kan? Okay, so saya refresh. Okay, nampak tak dah masuk dah? Aduan baharu. Ya. Okay, ini adalah yang baru saya skripkan tadi pukul 11.50 tadi tu. Okay. Okay, so kita nak masukkan, kita nak cuba masukkan pengguna 2. Okay, tadi saya dah boleh skrip. So saya nak masukkan pengguna 2. So saya kena log out lah. Make sure kita kena log out ikut pengguna. Okay. Okay. So, okay. Nanti bila kita hantar melalui skrip, kita akan nampak ada 3 lah nanti tiket. Okay. So, tuan-puan balik semula kepada skrip kita. Ini saya tak baca daripada CSV lagi Kita cuma ubah pada table dalam skrip tu. Okay. So saya kita punya amalan terbaik tu kan, kita buka semua yang tambah-tambah ni. Saya nak tengok ada token tak? Okay. Okay, kita pergi satu-satu. Kita pergi parent child dia. Biasanya maklumat ada pada child. Okay. Ini kita panggil child lah. Di bawah login 40 ni ada anak-anak login yang banyak tu. Okay, so nampak tak? Saya buat scripting tadi, saya login pengguna 01. Okay. So saya klik lagi. Okay, tak ada. Login. And then new ticket. Okay. Okay. Alright. Yang ni ada juga. Jadi kita make sure ada info yang berkaitan dengan pengguna 01. Jadi nanti bila kita nak buat CSV, kita kena jadikan dia variables lah. Okay, so submit tiket. Kita dah sampai submit tiket. Tuan-puan nampak tak? Ini adalah info yang saya submit tadi. Okay, dan ada token. Ni ada token. Okay. Okay. Memandangkan ada, okay, kita cek lagi ada token pada logout. Nampak tak? Token tu adalah token yang sama je. EF3C. Okay, EF3C. Okay. So ada token lah.
yang digunakan dalam kita punya ni kita punya create ticket ni. Okay. Bila ada token, so kita akan jadikan dia ingat tak regular expression extractor. Okay. Cara dia kita nak cari di mana token tu berada. So kita akan run dulu sekali. Okay. Kita akan run dulu sekali supaya ada paparan dekat view result tree. Ingat tak yang saya cakap dulu sebab kita nak cari regular dia punya expression tu. Sebab nanti, okay, saya back balik kepada slide kita. Kita nak cari ni. Kita nak cari kat mana token tu digunakan, declare. Okay, so dia kena run dululah sekali. Baru kita copy dia punya ni dan masukkan dalam regular expression. Nilai token digantikan dengan ini. Okay, so saya akan run sekali lah untuk masukkan ni. Okay. Tuan-puan bagi saya 1 minit. Okay, saya back. Okay. Okay, tadi actually saya ada test tadi. Macam saya ingat tak yang saya katakan, ada yang developer dia pakai token tapi dia tak guna token. Okay. So ini terjadi pada create ticket. Masa create user sahaja token tu digunakan. So bila create ticket token tak pakai. Tuan-puan akan tengok walaupun saya tak ubah ni tapi ini case ni lah, maknanya nanti jangan pula anggap semua token tak pakai. Kena test. Okay. So contoh saya test saya nak tahu token ni pakai ke tak. So saya tukarlah kepada 02 sebab saya dah login sebagai 02. So saya nak tengok ada tambah tak. Kalau tak tambah maknanya token dipakai. Okay. Kalau berjaya tambah maknanya dia token dia declare tapi tak pakai. Okay. So saya akan tukar pengguna 02 sebelum saya pakai CSV file. Okay. Mana-mana yang ada pengguna 2 tu saya akan replacekan. Okay. Okay, so saya replacekan. Jadi 02 je kan. Okay. Okay. Alright, okay. So saya dah kemaskini kebanyakan maklumat. Okay. Okay, so saya akan run. Run the script. So saya nak make sure masuk tak dekat pengguna 2 ni. Okay. So saya dah ubah and then saya akan run. Okay. Oh, sekejap. Stream file. Okay, sekejap. Don't start.
Okay. So tak ada apa dah. Saya akan run lah. Oh, you want to save. Oh, saya tak save ke? Okay, saya try. Kalau saya override existing, sekejap saya kena save dulu kot. Save. Wah ya, okay. So saya save dekat inilah desktop project KPT tu ni. So saya save kat sini. Alright, okay. Saya dah save kan, saya run. Result collector if exist. Action, saya ada letak result collector ke? Okay. Oh, okay, sekejap saya nak closekan, saya nak disablekan yang ni. Okay. Okay, so dah habis. Okay, so kita akan tengok masuk tak dalam pengguna 2. Okay, pengguna 2 kita buat tadi, so saya akan refresh. Okay, so dah masuk dah maknanya ia membuktikan token tak pakai. Okay, maknanya token tu dia declare cuma dia tak gunakan, dia tak verify untuk masukkan, maknanya dia pakai token yang sama je. Biasanya bila pengguna login tu token dia berbeza. Okay, so sekarang ni tuan-puan dah boleh ni lah, okay, dah boleh submit tiket. Okay, kita nak buat submit tiket pakai data. Tadi kita dah create data. So dalam saya punya ni ada 10 orang. Saya pergi ke admin silap pula. Okay. Right. Okay, so saya ada 10 orang pengguna. Ini sebagai admin. Maknanya bila saya nak create untuk daripada CSV tu, saya boleh baca sampai untuk 10 sajalah, tak boleh lebih. Nanti dia ada error So okay, walaupun dalam saya punya CSV tu ada banyak. Okay, tuan-puan perasan dekat CSV saya ada 500. Tapi saya hanya pump sampai 10 saja. Jadi untuk saya buat, okay, so saya akan buat satu add config element lah. So saya naik atas, saya akan baca balik. Ni. Kalau tuan-puan buat banyak kali tak apa, kita namakan dia sebagai latihan pengukuhan. Okay. True. Pakai ni. Allow quoted data. False. Recycle end of file. False. Set. True. Okay. So sharing mode pun nanti all tracks lah. Okay, so saya dah dapat ni. Ingat tak username dengan name. Okay. So saya akan ubah lah dekat sini login ni. Nampak tak? So saya ubah sebagai variables. Nama dia username. Okay. Kita pergi dekat mana lagi tab yang ada table. Macam saya kata tadi, kita buka dia ni. Okay. So kat sini ada. So saya
paste juga. Kat sini pun ada. Okay, so kat sini kita letak username and then ini pun boleh lah username ke name ke. Okay, kat sini saya nak letak yang ni name. Yang ni username, yang ni name juga. Okay. So nanti saya akan hantar kepada 10. Maknanya saya jangkakan 10 orang akan create satu tiket. Berkaitan dengan dia lah, nama dia berkaitan sistem. Nanti kita try login. Sampai 10 orang tu ada tak message berkaitan sistem ni? Ni nampak supaya kita boleh differentiate lah Okay. So saya akan, saya dah ubah. Okay, kebanyakannya sebab tu saya biasa minta tuan-puan buka sebab kita nak tahu kat mana dia punya HTTP request tu yang ada parameter. Okay, so saya dah save. Okay, saya akan sapu balik, maknanya saya tak nak lah yang previous tu Okay, so saya nak make sure saya log out, kita try tengok pengguna 10. Ada tak nanti? Okay, so pengguna 10 satu baru aduan. Bila kita nak pump kita ada sampai 10 lah. Okay, dah pilih username, name. Okay, satu lagi tuan-puan kena ubah kat sini. Kalau saya nak masukkan 10, track user kena 10. Okay, dan dalam 10 second lah kita letak 1 second seorang user buat kerja Okay, so saya tak ubah lain, saya tinggalkan and then saya akan run. Okay, saya akan run, saya rasa tak ada apa dah. Okay, biasanya macam ni lah bila kerja-kerja scripting ni banyak nak kena semak Okay, so saya run. Okay, so kita tengok 10 ni masuk tak? Create ticket tak? Okay, so bila button ni dah hijau kembali maknanya dah selesai. Okay, so kita nampak macam tak ada masalah lah, semua hijau lah. Pandangan awalnya tak ada masalah lah Okay, okay. So kita semak dekat aduan 10 ni, saya refresh, masuk tak? Okay, so dah masuk. Okay, nama dia aduan baharu, nama pengguna pada pukul 12 tadi. Okay, so maknanya untuk create ticket berjaya dah. Kita dah berjaya create ticket. Okay, okay, ada apa soalan tak? Kita dah berjaya create ticket. Tuan-puan ada soalan nak tanya? Tadi saya ada sebut pasal ni kan, pasal seorang pengguna create 2 tiket. Okay, kita try buat. Okay, boleh terima tak lagi ke nak teruskan dulu? Hello. Nak try buat dululah puan. Alright, okay. So saya tinggalkan tuan-puan untuk buat dulu. Nanti petang it's okay. Sekiranya ada masa untuk tu kita akan tengok revisit. Tuan-puan cuba buat masukkan create ticket. Create ticket dan tukar maklumat credential, tukar maklumat dalam HTTP request supaya
pengguna kedua pun boleh create tiket. Okay. So saya leave it kepada tuan-puan seperti mana yang saya dah run tadi tu, maknanya tuan-puan akan dapat dalam bentuk macam ni lah untuk create tiket. Okay. Ada landing page, ada login, ada new ticket, ada submit ticket and then log out. Okay. Alright, okay. So saya rasa saya tinggalkan, saya masih berada di sini sebenarnya. Okay. In case kalau ada apa nak tanya, nak share, boleh tanya. Saya dengan Cik Asyadi ada. Cik Asyadi masih lagi, Cik Asyadi, Firefox dah okay? Ada Cik Asyadi tak ada. Saya tak ada tu dalam tu. Itulah. Okay, tak apa. Tadi Cik Asyadi dah suruh saya untuk ajar. So sama je lah, maknanya template tu nanti tuan-puan akan tambah sikit je lah saya rasa maklumatnya, tak banyak. Cuba buat template barulah supaya kalau kata banyak kali nak buat, anggaplah ini sesi pengajaran, sesi latihan pengukuhan okay. So dalam ini akan ada dua nanti business transaction, satu create ticket, satu view report. Okay, so saya leave it untuk tuan-puan fokuskan untuk scripting. Okay, unfortunately token tak jalan. Okay, dalam pada masa yang sama saya nak tengok dari segi inilah apa nama tu, assertion. Saya nak pilih assertion saya nak tengok yang mana yang saya nak buat assertion. Pun pentinglah bila kita dah berjaya buat, tapi masa kita buat TOT dulu, dia tekankan assertion tu buat awal. Tapi it's okay lah asalkan kita buat. So saya nak buat assertion ni So saya nak tengok dekat mana assertion tu ada. Okay, staff login. So saya nak ambil satu lah supaya saya punya di verify lah, add assertion, response assertion. Okay. Ni saya nak labelkan sebagai landing page. Okay. And then saya nak pergi lagi dekat login. Okay. Dekat login ni saya nampak yang obvious adalah open tickets ataupun new tickets. Okay. Assign to me. Okay. Kita pilihlah open ataupun new ticket. Okay. So saya akan ambil new ticket ni dekat 40 login. Okay, ni kat sini. So saya tambah assertion. Add. Okay. So saya nak letak dia sebagai login. And then saya nak tengok lagi dekat okay, insert new ticket ni dekat 47. Dia ada perkataan insert a new ticket. So saya nak pilih yang ni lah. And then kita pergi 47. Add assertion. Saya nak panggil dia new ticket. Okay. And then submit. Dia bercampur aduk ni because of kita hantar banyak tadi kan, 10 user. So saya pilih submit lah, saya tengok apa paparan dia. Yang ni, success. New support ticket submitted. Saya harap saya akan jumpa ni. So saya akan letak dekat 50 submitted. Okay.
Alright, okay, so saya rasa itu saja. Saya nak hantar baru pula. Kali ni saya nak ubah sikit ayat dalam tiket tu. Ni. Saya nak bezakan sebab saya nak hantar baru kan. Aduan waktu rehat. Supaya nanti saya nampak bezalah. Okay. Daripada okay. Okay. So saya hantar balik. Saya kena bersihkan dulu. Okay. And then saya akan hantar balik lah. Okay, so sekarang ni saya login sebagai pengguna 10. Okay. So saya akan tengok balik check, saya boleh baca untuk 10 orang je ataupun saya nak buat 5 je lah. Bila 5 maknanya pengguna 1 sampai 5 je lah. Kadang-kadang JMeter ni dia melompat baca. Dia ada mekanisme bacaan dia sendiri, tapi dia akan make sure lah dia akan baca berdasarkan 5 track. Okay. So saya nak login sebagai pengguna 5. Okay. So nanti kita akan nampak, hopefully kita akan nampak ada ni lah, ada nama dia aduan waktu rehat. Okay, so saya akan hantar. Right. Okay. Okay, so saya dah hantar dengan harapan aduan waktu rehat tu ada. Okay, dah berjaya, dah hijau balik. So kita semaklah dekat ni masuk tak? Oh, dah masuk dah. Okay, aduan waktu rehat. Okay. So maknanya dah masuk lah. Kita punya skrip dah berjaya. Okay, nanti tuan-puan buat make sure ada assertion lah untuk certain HTTP request ni cuba pilih satu keywords yang sesuai. Okay. So saya rasa kita sambung dan saya rasa mungkin akan bersambung sampai petang lah untuk create ticket, view report. Okay. Sama saja dia punya tu. Okay. Alright. Okay, saya leave it kepada tuan-puan untuk siapkan tugasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ke? Makan Halo, dengar ke? Dengar semua Semua boleh buat ke tak boleh buat? Boleh buat tak? Semua dah boleh buat dah? Berjaya buat ke? Buat macam saya buat ni. Okey. Jadi kalau ikut yang sebelum ni kita ada 3 lah. Yang pertama ni yang kita buat semalam sama dengan Pemiza, create user. Dan tadi ni yang baru buat create ticket dengan create report. So ada 3 business transaction lah. Di create ticket ni kan, create ticket, ada dia punya landing page dan juga untuk create view report. Simple saja. Semua dapat buat tak? Dapat tak? Semua dapat? Ada siapa nak tanya soalan dulu? Siapa tak boleh buat? Sangkut kat mana? Dia tak berjaya buat ke macam mana? Ada siapa-siapa nak tu? Nak tanya? Nak tanya soalan dulu? Semua boleh Semua boleh ke? Hello?
saya nak tanya boleh? Ya, boleh. Masyitah ni apa Ya. tadi sebelum rehat tadi saya dah berjaya lah yang buat yang create tiket tu. Okey. Lepas tu saya ada discussion dengan bos. Cuma saya nak tahu yang sebab saya tengok dekat skrin ni tadi ada create report View report kan kita kan dalam kita punya view. plan yang kita punya plan ni, dan kita kena buat ada 2 business transaction kan. Transaksi yang pertama untuk view betul untuk create tiket, dan yang kedua adalah untuk view report kan. View report. Jadi sebab kita buat dua ni lah. Tapi view report tu simple saja dia punya ni. Yang view report tu simple je step dia. Yang ni dah buat lah, yang ni. Yang create tiket dah buat dah. Itu dah berjaya dah. Saya cuba masukkan 10 tiket tadi kan. Dah berjaya dah yang tu. Cuma yang view report tu. Yang view report ni tambah je kita dah duplicate kan. Dah duplicate dia punya recording ni, dah duplicate. Lepas tu clear dia punya recorded sample tu, lepas tu record balik. So duplicate yang dia macam ni kan. Maksudnya kita kata dah buat yang ni kan. Lepas tu right click, ni yang create tiket kan. Right click then duplicate. Dia ada satu menu nama duplicate kan. Kita duplicate dia. Jadi kita tukar, dan yang duplicate ni kita tukarlah nama kepada apa kita nak view report kan. View. So duplicate yang recording controller tu saja Recording controller saja. Yang lain semua kita maintain. Okay, bila kita dah replicate ni kan, kita replicate yang kedua ni, kita disablekan yang kita dah buat sebelum tu. Right click, kita disable. Kita disable. Jadi kita tak naklah dia kacau yang kita dah create sebelum tu kan. Jadi kita hanya nak concentrate kepada yang ni saja. Okey, saya disable dulu kan. Jadi bila kita dah buat yang ni, okey, kita nampak ada recorded. Ini recorded bukan yang view report punya record. Ini untuk create tiket kan. Jadi kita clear all the recorded sample lah. Clear. Asli dia kosong. Lepas tu apa kita perlu buat satu lagi, kita klik dekat test script recorder. Dan kita pilih lah view report 2. Maksudnya kita pilih recording controller yang betul. Yang view report 2. View report 2 ada dekat atas ni punya ni. View report 2. Lepas tu, okey tu, kita simpan. Untuk kita run lah. Kita start lah. Kita record lah. Macam biasa. Boleh Okey, siapa ada soalan lagi? Itu saja. Cuba record dulu. Lepas ni baru kita tanya apa nak kena modify, bagaimana kita nak hantar load. Saya nak make sure you all berjaya. Berjaya ada 3 transaksi 3 business transaction. Yang pertama ni kita dah tak pakai lah. Kita dah pakai dia untuk create yang user kan. Okey, cuba dulu Okey, terima kasih. Okey, sama. Siapa ada nak tanya soalan? Okey ke? Siapa berjaya? Saya nak tengok dekat chat. Siapa ni tulis dia berjaya buat. Okey. Maksudnya dalam dia punya JMeter tadi, ada yang semalam punya. Tapi untuk hari ni kita buat projek baru tadi kan. Projek menggunakan template. Jadi dalam tu ada 2 lah. Satu untuk create tiket dengan view report. Saya buat sekali kalau kita nak tu kita record lah sekali lagi kan. Menggunakan template ni kita record lah sekali lagi untuk create user kan. Kita nak mainkan diri kita. Kita boleh dia create banyak kali kan. Banyak kali create. Buat sekali lagi dia punya step. And then cari token balik. Lepas tu kumpulkan dia punya nilai dan sebagainya. Okay dan view report. So saya ada 2. Saya akan enable lah. Sebab saya dah buat 2 create tiket dengan view report ni. So bila saya dah create tiket tadi, bila saya run adalah tiket saya masuk lah. Lepas ni saya nak modify sikit dekat yang masa create tiket tu you all ada buat loop ke belum? Looping. Dah buat ke belum? Looping tadi Miza dah ajar ke untuk buat looping? Maksudnya dia create tiket untuk 3 kali. User login masuk tapi buat 2 kali tiket. Tadi Miza dah tunjukkan ke?
Saya rasa tadi pagi tak ada lagi kan yang Tak ada. Puan Miza cakap nak tunjuk tu kan? Okey, tak apa. Kejap lagi saya tunjukkan bagaimana kita nak buat loop. Dia punya nature of the system dia macam ni lah. Bila user masuk, maka dia akan create tiket. Kalau ikut senario yang kita buat, create tiket lepas tu log out. Kalau nak tiket yang kedua, dia masuk, login balik, create tiket, log out. Dari situasi yang sebenar, user tu masuk dan dia login, and then dia create tiket. Ada tiket baru, dia create lagi, create tiket bagi. Dah tak ada tiket nak buat, baru dia log out. Jadi kita nak simulate dia sebagai situasi yang sebenar, seolah user ni datang, dia masuk ke sistem ni. Ada 5 atau 10 tiket yang dia nak create kan. Jadi dia datang, dia masuk, dia login. Lepas tu dia buat tiket 1, tiket 2, tiket 3, tiket 4, tiket 5. Sampailah 10 dah habis tiket. Lepas tu dia log out, barulah dia log out kepada sistem. Itu kita akan buat situasi untuk yang create tiket. Ada situasi untuk view report. Ada user datang and then dia klik dekat report. Dia akan view report, view satu report. Report of the day. Report kita ambil report ini, report yang simple report saja. Display report kan. Dia masuk and dia klik display report saja. Recording dia daripada login home, dia pergi kepada report and then dia terus klik display report. Terus dia akan keluar automatic. Report ni akan keluar yang hari-hari yang kita create lah. Jadi saya dah create hari Selasa ada 2 recap, hari Rabu ada 6 tiket yang saya create. Semalam saya ada create 2, hari ni saya ada create 6 tiket. Okay, ibu buat dulu. Kalau semua dah berjaya, lepas ni saya ajar bagaimana nak modify, kita nak buat looping kepada tiket kita tu. Boleh ke? Semua okey ke? Semua okey? Semua okey ke? Boleh buat Boleh? Okey, saya akan demo bagaimana kita nak create yang saya katakan nak looping tiket kan. Okey, kalau ikut yang sebelum ni, bila kita dekat sini, bila record yang sebenar kan, sebelum ni, bila saya buat looping sekejap ya. Saya duplicate dulu saya punya ni. Saya duplicate sebab saya nak pindah satu. Yang ni saya nak kata sebagai whole. Okay, saya disable yang ni. View report biar dulu. Klik tiket. So, kalau sebelum saya buat controller ni, loop controller ni, saya punya create tiket ni semua ada di luar. Dia ada macam tu. Saya delete dulu loop controller ni remove. Jadi saya punya recording sebenarnya landing page, and then saya ada login, and then saya ada klik new ticket, and then saya ada klik new ticket, and then saya ada submit, and then saya ada klik home, dan saya ada logout kan. So bila saya run yang saya punya script ni, okey, nak demo maksudnya bila saya run satu, okey, saya clearkan sekarang ni. Bila saya tunjuk dekat saya punya ni, dekat saya ni tiket home, sekarang ni ada 8 kan, 8. So bila saya run JMeter, saya run, so dia akan tambah 1 sajalah tiket, jadi 9.